Apabila melaksanakan perintah Allah, tanggalkan pandangan manusia yang tertuju kepadamu. Jadi nasihat Syamsul Qadir, kalau kita buat amal ibadah, apa saja amal ibadah, kebajikan-kebajikan yang kita buat, pertama sekali buang pandangan manusia yang tertumpu kepada kita. Kerana pandangan manusia ni menjadi sebab kepada timbulnya riya. Sebab timbulnya riya, timbulnya ujub, timbulnya takabur dan sebagainya. Jadi pesan Syamsul Qadir, kalau kita nak laksanakan perintah Allah ni, sama ada perintah Allah yang wajib ke atau yang sunat ke, tak kira lah. Perintah Allah yang wajib ni nak tak nak tetap kita buat. Tapi kalau disertai dengan riya, maka ganjarannya tu tak ada. Disebabkan kena riya tu. Tapi kewajipan tu tetap kena buat lah. Adapun amalan yang sunat, sama jugalah. Bukanlah menjadi satu kemestian, bukan jadi satu kewajipan lah. Tapi kalau kita buat atas dorongan-dorongan riya ni, maka dia akan menghilangkan ganjaran pahalanya. Bukan sekadar hilang ganjaran pahala tu kerana riya, bahkan menanggung dosa pula. Kerana riya tu merupakan sifat mazmumah, merupakan sifat buruk. Sifat buruk, akhlak yang buruk. Jadi bukan saja amalan kebajikan kita tu tidak berpahala, tetapi menanggung dosa pula. Jadi pesan Syamsul Qadir untuk mengelakkan semua itu, kata tanggalkan, buang pandangan manusia yang tertuju pada kita. Buang daripada ingatan kita, perasaan kita, buang semua itu. Dan tanggalkan kepentingan peribadimu. Yang kedua, kata Syamsul Qadir, buang segala kemahuan nafsu kita. Pribadi ni kemahuan nafsu kita lah. Dia ada kait antara dua tu, pandangan orang dengan kemahuan kita. Orang tengok, orang pandang, kemudian kita pun nak memperlihatkan, nak tunjuk-tunjuk pula. Dia berkait. Jadi Syamsul Qadir pesan, pertama sekali buang pandangan makhluk pada kita. Jangan ingat kepada benda tu, lupakan benda tu. Jangan beri perhatian ke situ, pandangan orang kepada kita ni. Dan yang kedua, buang juga kepentingan nafsu kita. Jadi kepentingan nafsu kita tadilah, orang tengok tu satu hal, orang tengok, orang pandang. Bahagian nafsu kita pula, kita nak supaya orang tengok. Bila orang tengok, orang akan pandang mulia kepada kita, orang akan sanjung kita, orang akan angkat kita dan macam-macam lagi. Dua-dua ni akan merosakkan amal ibadah, sama ada amalan yang wajib atau amalan yang sunat. Kerosakan ni dari segi mana? Dari segi penerimaannya itu, tidak diterima oleh Allah. Bahkan menanggung dosa atas asas apa benda? Kerana riya itu merupakan amalan batin yang mazmumah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wajtanibu zahirul ismi wa batinah. Hendaklah kamu menjauhi dosa-dosa yang zahir sifatnya dan dosa-dosa yang batin sifatnya. Kalau dosa-dosa yang zahir ni, amalan-amalan dosa yang boleh orang tengok lah, yang melibatkan anggota zahir kita ni. Kita ambil barang orang ke, apa sajalah amalan-amalan zahir ni yang boleh orang dengar, boleh tengok, boleh nampak. Jadi itu merupakan dosa-dosa yang zahir. Jadi Allah perintahkan wajtanibu, jauhi, tinggalkan zahirul ismi, dosa-dosa yang zahir sifatnya, wa batinahu, dan yang batin. Jadi apa benda dosa yang batin? Dosa yang macam mana yang batin? Maka segala gerak sifat mazmumah dalam hati, maka itu dikira sebagai dosa yang batin. Takaburnya, ujubnya, riyaknya, sum'ahnya, hasadnya, khianatnya, macam-macam lah. Gerak-gerak hati yang buruk tu, itu dikira sebagai dosa yang batin. Jadi dosa yang batin ni sekiranya semua itu menjadi gerak hati kita. Kita yang memang kita nak menghasad, kita nak bersifat hasad, dan kita turut. Kita yang nak bersifat takabur, kita turut kemauan tu. Itu dosa yang batin. Adapun gerak perasaan orang mari, tapi kita tekih tolak, mari gerak khawatir riya, mari khawatir takabur, kita tahu benda ni tak molek, kita tekih, kita tolak. Itu lain, itu riya panggil mujahadah, tidak dikira dosa. Mari, contohnya mari dorongan gerak hati untuk berhasad terhadap seseorang, tapi kita tahu ni dosa, kita tak mau, tapi mari gerak tu. Itu berada pada peringkat mujahadah. Mudah-mudahan termasuk dalam apa yang difirmankan Allah, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Kita tak boleh benda ni, tahu benda tu tak boleh, mari dah sekarang, mari khawatir. Kalau salahnya dosa macam mana? Itulah kemahuan kita. Memang itu yang kita nak. Dan kita biarkan, memang itulah yang kita naknya. Kita nak, yakni kita sendiri yang ingin bersifat hasad terhadap seseorang. Memang itu kemahuan kita. Dosa lah. Dosa yang batin. Jadi Syekh Abdul Qadir pesan kita supaya tanggalkan, buang pandangan orang terhadap kita dan buang kemahuan nafsu kita ni dalam mak. Kerana dua tu dia berpadu. Pandangan orang menjadi sebab kepada penyakit-penyakit dalam batin kita. Jadi Syekh Abdul Qadir pesan untuk kalau kita nak beramal, kita nak buat melaksanakan perintah Allah, apa saja perintah Allah yang kita nak laksanakan, buang dua perkara. Pandangan orang terhadap kita dan juga kemahuan nafsu kita sendiri. Dan hendaknya engkau tujukan kepada Allah saja. Tumpukan kemahuan kita, kehendak hati kita hanya kepada mencari redha Allah. Disuruh tumpukan apa-apa kebajikan yang kita buat, amalan yang kita buat, maka tumpukan sepenuhnya kemahuan kita lakukan semua itu semata-mata untuk mendapat redha Allah. Itu nasihat Syekh Abdul Qadir kepada kita. Baik, nak buat macam mana ni? Kata Syekh Abdul Qadir, kita nak buang pandangan orang ni tak mudah ke ni? Tak mudah. Bila-bila lagi memang orang ada dekat kita. Orang tengok semua kita buang. Nak buang tu tak mudah. Baik, tengok apa pedoman yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Untuk menghindari pandangan manusia, untuk menjauhkan diri daripada pandangan orang terhadap kita yang memuji. Lebih-lebih lagi orang yang tengok pada kita tu orang puji kita. Lebih-lebih lagi tu. Yang memuji atas amalanmu, yang duk puji amalan-amalan kita. Jadi kalau ada orang pandang dan puji amalan kita, kita pula ikut kemahuan nafsu kita tadi tu, kemahuan pribadi kita tu, iaitu senang dengan pujian orang, dan kita nak pujian orang, penuh lalu. Timbullah penyakit-penyakit riya, takabur dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk menghindari pandangan manusia ni yang duk puji kita ni atas amalan yang kita buat ni dalam melaksanakan perintah Allah, menghindarlah dari mereka. Asingkan diri sepenuhnya dan bebaskan jiwamu dari segala harapan mereka. Itu pedoman yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Asingkan dirimu, jauhkan dirimu daripada manusia. Maksudnya apa ni? Jauhkan dirimu daripada manusia dan asingkan dirimu sepenuhnya. Yang ni dalam keadaan jiwa kita yang masih belum kuat, tak kuat molek lagi. Jiwa kita tak kuat molek lagi, maka jauhkan diri kita ni daripada orang ramai dulu seketika. Jauhkan. Supaya apa? Supaya untuk membina kekuatan dalam kita dulu. Kecuali amalan-amalan yang kita tak boleh nak lagi. Contohnya solat Jumaat, takkanlah nak lagi daripada orang juga, mesti sama-sama dengan orang. Ataupun kita nak laksanakan apa-apa amalan yang tak boleh nak elak, mesti berkait dengan orang. Itu tak apalah. Adapun amalan-amalan yang tidak berkait dengan orang, hindari, jauhkan diri daripada orang ramai, pandangan orang ramai. Usahakan gitu dulu. Supaya apa? Supaya nak melatih diri kita ni, pekat latihan. Supaya hati kita ni tidak mudah termakan dengan pandangan tadi tu. Kita jauhkan diri dulu. Macam kita ni tak ada imun lagi daripada penyakit, kena elakkan diri dululah. Bila badan kita kuat, tahan penyakit, tak apalah duduk dengan orang pun dekat dengan sumber penyakit tu. Tengok. Jadi Syekh Abdul Qadir pesan kepada kita supaya menghindarkan diri kita dulu sedapat mungkin yang kita boleh buat. Dalam amalan-amalan yang tidak berkait dengan orang, jangan buat depan orang. Hindari. Supaya jauh. Kecuali perkara-perkara yang memang tak boleh nak elok. Kita buat mesti berkait dengan orang. Itu tak apalah. Tapi amalan-amalan lain yang berkait dengan orang, hindari, jauhkan diri dulu. Sampai ke tahap Allah Ta'ala memberi kekuatan pada dalaman kita ni, sehingga kalau orang pandang pun, pandang ke tak kisah lagi dah, tak apa, barulah balik berdasar balik. Jadi pedoman Syekh Abdul Qadir ni kepada orang yang belum kuat hati dia, belum kuat jiwanya, dan mungkin mudah terpengaruh dengan pandangan dan pujian orang, maka pedoman dia dalam melakukan amalan-amalan kebajikan yang tidak berkait dengan orang, jauhkan diri, hindarkan diri. Dan bebaskan jiwamu dari segala harapan mereka.
yakni dalam masa yang sama usaha untuk melepaskan hati kita ni daripada melihat kepada pujian orang tadi tu, mengharapkan pujian orang tu. Badan kita kena jauhkan diri dulu. Dalam masa yang sama kena latih hati kita ni untuk tidak mengharapkan pandangan orang dan pujian orang. Jadi secara mudahnya Syekh Abdul Qadir ajar kita dua latihan supaya kita terselamat daripada amalan kita tu. Pertama sekali secara fizikal, secara badan ni, tubuh badan kita mengelak daripada melaksanakan amalan-amalan ni depan orang ramai. Biarlah kalau kita nak buat benda tu buat di luar pengetahuan orang, jauh daripada orang. Dalam masa yang sama proses batin pula, dalaman kita pula berusaha untuk mengikih, membuang harapan kita supaya orang tengok, supaya orang puji, buang kikih tu. Itulah pedoman yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Lenyapkanlah segala nafsumu. Dalam masa yang sama juga pesan Syekh Abdul Qadir supaya berusaha untuk melenyapkan di sini yakni mengikih pengaruh nafsu-nafsu buruk dalam diri kita. Kaedahnya macam mana? Ini akan dijelaskan dalam nasihat-nasihat yang akan datang, yang lain lagi. Jadi secara zahirnya disuruh menjauhkan diri daripada orang, secara batinnya berusaha untuk mengikih gerak-gerak nafsu yang buruk dalam hati itu, nak buang keinginan untuk dipuji, untuk disanjung dan sebagainya. Cuba dikikih dengan amalan-amalan tertentu. Nanti insya-Allah akan dijelaskan amalan-amalan dalam beberapa wasiat yang akan disebut. Jadi tujuan Syekh Abdul Qadir beritahu kita ni sebenarnya itu cara untuk kita menyelamatkan diri. Bila perkara ni berjaya dilakukan, bila kita dah biasa duduk jauh daripada orang, tak kisah ada orang pandang sebab kita buat seorang jauh dari pandangan orang, dia pula berlatih untuk membuang harapan-harapan supaya dilihat oleh orang, dipuji orang, disanjung oleh orang, dan sudah berjaya dah, kuat dah. Maksudnya kita tak kisah dah. Pada waktu tu tak apalah, duduk sekali buat amalan-amalan yang tidak berkait dengan orang pun, tapi kita buat dalam keadaan tidak berselindung lagi di khalayak ramai, tak ada masalah dah. Ini hanya sekadar latihan sementara. Baik, bila Syekh Abdul Qadir kata pesan nasihat kepada kita, lenyapkan segala nafsu kita tu, bukan berarti buang nafsu kita itu sehingga tak ada nafsu langsung. Itu tidak boleh, tidak dapat dicapai di dunia ini. Selagi bernama manusia, nafsu tetap ada. Cuma yang disuruh di sini supaya tundukkan dia, jangan sampai dia merosakkan kita, menguasai diri kita. Itu yang boleh kita usahakan. Ataupun buang sehingga tak ada langsung dah dorongan nafsu ni. Itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Selagi bernama manusia, tetap ada keinginan nafsunya, kemahuannya. Cuma disuruh tundukkan dia supaya jangan dia menguasai kita, mendorong kita kepada keburukan dan kejahatan. Baik. Sekarang Syekh Abdul Qadir nak beritahu tanda orang yang nafsunya berjaya ditundukkan.